ke lautan, mendoakan dan berzikir kepada Allah SWT, mendoakan kepada kita semua insya-Allah. InsyaAllah. Untuk meneruskan diskusi kita pada malam ni bersama dengan Akhi Husni ataupun Saudara Husni, kita akan bincang tentang dakwah Islamiah dan juga amar makruf nahi munkar. Saya akan bincangkan seberingkas saja. Kerana tajuk ni adalah tajuk yang orang kata familiar bagi kita semua. Namun dan juga senang difahami oleh kita semua. Namun ia susah untuk diaplikasi oleh kita semua. Ayah kita, atuk kita, mak kita, nenek kita, adik-beradik kita, kalau sebut tentang dakwah, ramai yang faham dan ramai yang tahu. Tapi tak ramai di antara keluarga kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, sepupu-sepapat kita yang memahami dan juga mampu mengaplikasi ilmu dakwah tersebut. Lalu walaupun perkara ni adalah tajuk yang umum, tajuk budak sekolah rendah, budak sekolah menengah dan sebagainya, tajuk ini mesti diulangi juga meskipun kita sudah berada di universiti, kerana perkara ni walaupun nampak ringan, tapi sebenarnya untuk diaplikasi mengikut seperti mana yang Nabi nak, dia adalah perkara yang sangat susah. Bahkan mereka yang dah keluar universiti pun masih ramai yang gagal untuk melaksanakan tanggungjawab ini. Jadi untuk kita menelusuri kefahaman terhadap ilmu dakwah Islamiah dan juga amar makruf nahi munkar ni, kita akan pergi slow and steady. Kita akan masuk kepada mukadimah dia dan juga kita akan bincang secara dalam perbahasan-perbahasan teknikal yang ada yang disusun oleh para alim ulama sebelum ni. Sebelum tu anda minta maaf, anda tak pakai kopiah. Tak apa ke, Saudara Husni? Tak apa Ustaz. Jangan remove mana pula? Tak. Okay, Anda segan tengok anda pakai kopiah. Anda rasa macam nak left group sekarang ke? Tak. Anda pun biasa-biasa je Ustaz. Okay. Kita semua biasa-biasa insyaAllah. Baik. Untuk dakwah Islamiah ni sahabat-sahabat, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, anda suka untuk kita buka perbincangan kita. Kita buka kita punya pintu perbincangan kita dengan mengenali apa itu maksud dakwah. Kerana setiap daripada maksud ini, ia akan keluarlah daripada maksud ini tentang hukum hakam dia. Dia akan keluar daripada maksud ini tentang konsep dakwah. Dia akan keluar daripada maksud ini ataupun takrif ini tentang perkara-perkara yang dibenarkan dan juga dilarang di dalam dakwah. Maka di dalam perbahasan ilmu Islam, takrif ini adalah perkara fundamental yang mesti difahami oleh semua orang. Sebab tu kalau sahabat-sahabat tengok di dalam kitab-kitab ulama Islam yang terdahulu dan sehingga ke hari ini, sebelum kita berbahas tentang hukum, sebelum kita berbahas tentang pendapat mazahibul ulama ataupun ulama-ulama mazhab yang lain, kita akan bincang dulu tentang takrif supaya kita punya perbincangan akan berpandu di atas perkara yang ingin kita fahami. Kadang-kadang orang zaman sekarang ramai, dia kata, aku ada alim ulama, aku suka berdiskusi tentang Islam, aku suka berdiskusi tentang maqasidus syariah. Tapi bila dia duduk, dia tak faham ta'rif ataupun maksud maqasidus syariah, membuatkan dia tergelincir daripada landasan perbincangan yang sebenar. Sehinggalah dia tak bincang pun sebenarnya tentang maqasidus syariah, tapi dia bincang tentang perkara-perkara yang lain yang tiada kaitan. Yang kalau orang sekali lihat dia ni macam banyak ilmu, rupa-rupanya dia ada ilmu tapi dia tak ada disiplin ilmu. Maka disiplin ilmu inilah adalah sunnah terbesar yang diajar oleh Nabi kepada para sahabat dan juga kepada para alim ulama yang ada, sehinggalah kita dapat ilmu Islam pada hari ini. Baik, kita kembali kepada perbincangan kita, iaitu ta'rif yang dibawa oleh Imam Ibnu Taimiyah. Siapa? Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah ini adalah ulama mujaddid
ataupun Imam Ibn Taymiyah ni ulama pemikir Islam. Antum kena bezakan seorang pemikir Islam dengan seorang ahli fikih Islam ataupun ahli ahli ilmu fiqh Islam. Ahli ilmu fiqh Islam dia ajar tentang solat, dia ajar tentang puasa, dia ajar tentang zakat. Tapi Imam Ibn Taymiyah juga adalah seorang pemikir Islam. Siapa itu pemikir Islam? Pemikir Islam dia akan cerita tentang Islam adalah agama yang membawa manusia membina tamadun. Macam tu. Dia Islam adalah agama yang sesuai untuk semua kaum. Dia tentang pemikiran-pemikiran Islam. Di antara ulama pemikir Islam iaitu Imam Al-Ghazali. Siapa? Imam Al-Ghazali yang menulis banyak kitab tentang tahafut al-filasafat. Kemudian Ibn Rushd tulis pula, balas buku kitab beliau At-Tahafut al-Filasafat. Tak apa. Kemudian Imam Al-Ghazali tulis tentang Ihya Ulumuddin. Kitab apa? Ihya Ulumuddin. Kitab ni yang menghidupkan kembali ilmu-ilmu Islam di atas landasan-landasan yang sebenar. Okey, kita kembali kepada Ibn Taymiyah. Ana pun hampir tergelincir ni ya. Kalau pengurusi, kalau Ana macam mengarut sangat, pengurusi tolong tegur Ana. Ana ni kalau dah bercakap ni payah sikit. Baik. Kita kembali kepada Imam Ibn Taymiyah, disebut apa? Maksud dakwah. Maksud apa? Dakwah bermaksud seruan kepada Allah. Itu poin yang pertama. Dakwah ni adalah kita seru, bukan paksa, bukan memberi ugutan, bukan menekan. Tidak, ia adalah seruan, ia adalah godaan. Selalu perkataan analogi yang Anda selalu bagi kepada sahabat-sahabat, macam mana kita nak faham apa maksud dakwah ataupun seruan, ia ibarat seorang wanita istana, permaisuri yang boleh menggoda seorang raja, yang boleh mempengaruhi keputusan seorang raja sama ada nak mengisytihar perang ataupun tidak ke atas sesuatu negara. Itulah kuasa dakwah. Seorang permaisuri di istana, dia tak ada kekuatan. Bahkan dia tak ada senjata. Bahkan dia adalah insan yang paling lemah lembut di dalam istana. Insan yang pakai baju bukan baju peperangan. Tapi dengan kata-kata dia, dengan godaan dia, dia boleh mempengaruhi keputusan seorang raja sama ada nak menjeram, menjatuhkan sesuatu negara ataupun membatalkan peperangan kepada sesuatu negara. Itulah kuasa dakwah. Ia adalah satu kuasa godaan. Ia adalah satu mainan psikologi. Ia adalah satu manipulasi perasaan kepada mad'u kita supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Kenapa kita kata kembali kepada Allah? Kerana manusia ini fitrah dia adalah berpaut kepada akidah Islamiah, terikat dengan Allah SWT. Namun mungkin dia lahir di dalam keluarga yang kurang berpendidikan, kurang pendedahan agama, pendidikan agama, maka dia terpisah daripada ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah ini adalah satu instrumen ataupun satu gerakan missionary untuk kembalikan manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui cara seruan, cara godaan, cara nasihat, bukannya tekanan, bukannya paksaan dan juga ugutan dan sebagainya. Maka itu poin yang pertama yang mesti kita fahami, yang kadang-kadang rupa-rupanya ramai di antara kita ni tergelincir dalam memahami poin ini. Kadang-kadang tak apa. Kadang-kadang kita lihat adik kita payah nak bangun subuh dan sebagainya. Kita marah dia, kita peli dia, kita mengejek-ejek dia. Sedangkan dia adalah mad'u kita. Tapi kita bagi ugutan, kalau tak solat tak boleh makan dengan umi hari ini. Satu ugutan. Kita beri tekanan kepada dia. Dia ni kalau tak solat subuh kami tak nak bawa pergi jalan-jalan. Bagi tekanan pula. Maka ia adalah satu kesilapan. Kenapa anda bagi contoh keluarga, anda akan sentuh nanti insya-Allah.
Baik, itu poin yang pertama, seruan ataupun ajakan kepada Allah SWT. Yang kedua, kepada Allah yang pertama, yang kedua adalah seruan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dakwah ni adalah kerja buat membawa manusia kepada Allah yang pertama dan juga membawa kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya di sini? Maksudnya ialah bila kita buat kerja dakwah, kita ingin mengubah manusia daripada kehidupan yang tidak bersyariat kepada kehidupan bersyariat. Bukannya kita nak bawa manusia daripada kehidupan yang tidak bersyariat kepada kehidupan yang tidak bersyariat yang lain. Kadang-kadang kita silap, kita kata kita nak ubah kawan-kawan kita ni daripada bermain motor kepada main motor dalam keadaan berlesen sebagai contoh, ataupun berjudi. Tiba-tiba sebelum ni judi haram, tapi kita nak bawa mereka kepada judi yang dihalalkan. Maka itu adalah kesilapan yang besar. Kepada hiburan yang melalaikan, kita bawa kepada hiburan yang kurang melalaikan, sedangkan ia juga adalah melalaikan. Maka itu adalah kesilapan. Dakwah ni mesti jelas. Bukannya kita sekadar nak buat tindakan, nak tunjuk ke orang kita buat dakwah, masuk YouTube, masuk Facebook dan sebagainya. Tapi kita kena ingat, ia adalah kita nak bawa manusia daripada hidup tidak bersyariat kepada hidup bersyariat. Dan pastinya bila kita bawa manusia kepada hidup bersyariat ni, akan ada al-ibtila, dipanggil akan ada cabaran dan juga halangan yang mendatang. Yang akan kita bincang selepas daripada ni. Seterusnya, poin yang ketiga adalah bawa kepada Nabi. Yang kedua, yang ketiga, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Bukannya kita ajak orang jadi kawan kita, tiba-tiba kita kritik apa yang Nabi buat. Ataupun kita khianat amanat Nabi. Ataupun kita tinggalkan sunnah Nabi. Maka itu adalah poin yang ketiga yang mesti difahami oleh kita. Dan yang terakhir, mentaati setiap arahan yang diberi oleh Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Okay, yang pertama, bawa kepada Allah. Yang kedua, bawa kepada Nabi. Yang ketiga, membenarkan, bukannya memperlekehkan syariat yang dibawa oleh Nabi, bukan mempersendakan syariat yang dibawa oleh Nabi, bukannya membuat permainan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, bawa mereka ni untuk apa? Untuk mentaati segala arahan yang diberikan kepada kita semua. Itu takrif yang mesti difahami oleh kita semua sebagai gateway ataupun pintu masuk kepada perbahasan yang lebih dalam selepas daripada ini. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Selepas daripada kita bincang tentang takrif, kita kena bincang juga tentang perkara-perkara yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalaulah kita lihat dari sudut takrif tadi, ia adalah seperti mana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka macam mana kita nak pastikan semua ni seperti mana Nabi Muhammad? Maka kita kena lihat sirah Nabi Muhammad SAW. Baik, rujukan sirah yang terbaik dekat mana? Rujukan sirah yang terbaik iaitu buku yang ditulis oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Siapa? Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dalam kitab dia apa? Kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum. Maka kalau sahabat-sahabat nak cari mana rujukan sejarah yang terbaik? Rujukan sejarah yang terbaik iaitu buku Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Sebelum mana pergi kepada sirah tu, kita tengok Nabi bawa dakwah ni untuk apa? Yang pertama, Nabi bawa dakwah ni adalah untuk menjadi asbab hidayah. Asbab apa? Asbab hidayah, asbab petunjuk daripada Allah kepada manusia. Kadang-kadang hidayah ni direct daripada Allah.
Tapi Allah hantar juga Nabi-Nabi ni. Sebab tu Nabi ni dia ada daripada Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ratusan Nabi yang lain. Ada wali-wali yang lain yang diutus oleh Allah. Kenapa? Kerana mereka ini menjadi asbab hidayah manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama adalah untuk menjadi asbab hidayah. Itu kenapa kena buat kerja dakwah. Asbab hidayah ni kenapa? Seperti mana Nabi ni dia tak boleh pastikan Abu Talib, ayah, bapa, saudara dia untuk masuk syurga. Itulah bukti kita ni hanyalah asbab hidayah. Ataupun Nabi sendiri adalah asbab hidayah. Waktu Abu Talib nak meninggal, Nabi datang bertemu dengan Abu Talib. Begitu juga dengan Abu Jahal, laknatullah. Fir'aun pada zaman Nabi juga datang di sebelah Abu Talib. Mereka berdua masing-masing memujuk Abu Talib untuk Abu Jahal pujuk untuk kekal dengan agama nenek moyang mereka. Nabi pujuk Abu Talib di saat-saat nafas yang terakhir untuk masuk Islam. Namun akhirnya Abu Talib mengatakan dengan jelas bahawasanya dia kekal dengan agama Abu Talib. Maknanya apa kat sini? Maknanya Nabi hanya mampu menjadi asbab hidayah. Kalaulah Nabi nak, walaupun Nabi nak sangat ayah bapa saudaranya untuk masuk syurga, namun disebabkan Nabi hanyalah menjadi asbab hidayah, bukan penentu hidayah iaitu Allah, maka Abu Talib tidak masuk syurga dan tidak masuk Islam pada waktu tersebut. Ada sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa nasib Abu Talib di akhirat? Tercatat di dalam Ar-Rahiqul Makhdum yang ditulis oleh Safi Rahman Al-Mubarakuri, iaitu Abu Talib akan masuk di dalam neraka yang paling cetek dan direkodkan sehingga ke buku lali Abu Talib. Itulah perkara yang paling minima yang diberikan kepada Abu Talib kerana kebaikan Abu Talib yang membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Makkahul Mukarramah. Itu tujuan yang pertama, tujuan dakwah. Boleh ya Husni? Boleh insya-Allah Ustaz. Kita Husni ke Pak Izul? Pak Izul. Husni. Okey. Silap. Program lain. Baik. Seterusnya, sebab yang kedua iaitu adalah untuk membangun tamadun manusia. Selalu orang faham kalau kita buat kerja dakwah, kita nak suruh orang berzikir dekat masjid. Selalu orang fikir kalau kita buat kerja dakwah, kita nak ajak orang untuk solat banyak-banyak kat masjid sehingga dahi dia lebam hitam. Kadang-kadang kita dengar nak suruh orang daripada pakai pakaian biasa kepada pakaian serban dan juga berjubah seperti mana MC kita pada malam ni. Contoh. Ya. Maka ramai orang silap faham tentang dakwah. Sebenarnya dakwah ni adalah kita nak ubah manusia daripada hidup yang biasa kepada hidup bertamadun, boleh membangun tamadun. Dan dibuktikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi diterima wahyu, Nabi dan keluarga dia dan sahabat ni nobody. Sehingga kan Nabi ditekan dan dilabelkan sebagai al-majnun, orang yang gila. Namun selepas daripada hijrah, selepas daripada beberapa tahun membina negara Madinah, di saat Nabi gering untuk mati bertemu dengan Allah, Nabi sedang melancarkan serangan untuk menyerang kerajaan Rom yang merupakan tamadun besar pada waktu tersebut. Maknanya apa? Maknanya Nabi boleh membina kerajaan Madinah setaraf dengan tamadun Rom, which is tamadun Islam pada waktu tersebut. Walaupun Nabi tak sempat untuk menang dengan Rom, disambung oleh Abu Bakar As-Siddiq menggerakkan tentera-tentera dan dipilih Khalid Al-Walid untuk mengetahui tentera tersebut, menyebabkan kemenangan kepada kerajaan Rom. Itulah tamadun Islam yang menjatuhkan tamadun yang lain. Maka Islam bukan sekadar ajak orang pergi masjid, bukan ajak orang baca Al-Kahfi pada hari Jumaat, bukan ajak orang berselawat pada hari Jumaat semata-mata, tetapi membangun potensi manusia yang terbaik, menjadi ahli perniagaan yang terbaik, menjadi ahli politik yang baik, menjadi guru yang baik, orang CEO syarikat yang baik, menjadi pegawai takbir yang baik. Itu mesej dan juga intipati Islam yang kita nak bawa kepada manusia. Poin yang ketiga, yang kedua, membangun tamadun.
Poin yang ketiga, kenapa kita kena buat juga dakwah sedangkan mad'u kadang-kadang menolak kita, mencemoh kita, bahkan tak ada pengikut yang ingin mengambil Islam. Seperti mana direkodkan di dalam ketika mana Nabi di Mi'rajkan, Nabi Isra' daripada Makkahul Mukarramah ke Madinatul ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa Nabi di Mi'rajkan ke langit. Waktu Nabi naik ke langit, ini adalah hadiah daripada Allah SWT kerana baru kehilangan dua orang penting. Orang penting yang pertama, bapa saudara Abu Talib yang meninggal dalam keadaan kekufuran. Orang yang kedua iaitu Khadijah binti Khuwailid, isteri tercinta, isteri pertama, isteri yang Nabi dapat anak sampai 5 orang, isteri yang mengorbankan pengorbanan dia, wang ringgit dia, perniagaan dia, isteri yang menjadi satu-satunya insan yang mendukung Nabi waktu semua orang tolak Nabi. Maka Nabi kehilangan dua orang ni, Allah bagi hadiah untuk kuatkan semangat Nabi. Dimi'rajkan daripada Masjidil Aqsa naik ke langit. Waktu naik ke langit, Nabi bertemu dengan beberapa orang Nabi. Nabi sebut, aku lihat Nabi di belakang dia ramai pengikut. Dan juga aku melihat Nabi yang di belakang dia tidak ada orang pengikut. Dan aku lihat Nabi yang di belakang dia seorang pengikut. Aku lihat Nabi yang di belakangnya 2-3 orang pengikut. Maknanya apa? Buat kerja dakwah ni tak semestinya yang tak ada pengikut tu datang, tidak. Kayu ukur kepada kejayaan seseorang dakwah, adakah kita mati dalam keadaan kita masih istiqamah membuat gerak kerja dakwah, ataupun kita putus asa di pertengahan buat kerja dakwah. Itu kayu ukur kepada kejayaan dakwah kita. Bukan berapa ramai yang ikut dakwah kita. Bukan berapa ramai yang jadi ahli PMI UPM. Bukan berapa ramai yang datang ke liqa ataupun diskusi Google Meet kita pada malam ni. Tapi adalah kayu ukur kejayaan berapa lama kita boleh istiqamah menggerakkan gerak kerja ni sekalipun tidak ada orang yang mengikut kita. Maka itu adalah tanggungjawab kita. Tanggungjawab seorang manusia iaitu mengajak manusia yang lain kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah di antara kenapa kuntum khaira ummatin. Kenapa kita ni menjadi umat yang terbaik, umat Nabi yang terbaik, ummatan wasata. Kemudian Allah sebut kuntum khaira ummah, antum ni adalah umat yang terbaik. Kenapa? Ukhrijat linnas, kamu pada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu cegah kemungkaran. Maka itulah kelebihan dan the X factor adalah keistimewaan yang ada pada diri kita. Baik, itu tanggungjawab kita sebagai seorang manusia. Dan yang terakhir, rupa-rupanya Allah cipta manusia. Al-insan berasal daripada perkataan an-nisyan, iaitu pelupa. Lumrah seorang manusia, seperti mana Allah sebut, wal as innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus solihat, mereka ini buat perkara kebaikan, dia buat apa yang Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Wa tawasaw bil haqq, mereka ini berpesan-pesan kepada perkara yang baik. Maka rupa-rupanya nak jadi manusia yang sempurna mesti beriman, mesti buat baik dan juga berpesan-pesan kepada kebaikan, iaitu ajak orang buat kebaikan. Baru cukup sifat manusia kita. Bukan seperti mana umat-umat yang terdahulu, mereka amanu, okey, mereka amilus solat, maka dah settle. Tidak, khaira ummah, umat yang terbaik, manusia yang terbaik, mereka ada satu lagi ciri-ciri, iaitu ajak orang lain untuk buat kepada perkara yang kebaikan. Baik? Baik. Maka manusia ni sifat dia pelupa, sifat dia malas, sifat dia hati dia lemah, iman dia yazid wa yanqus, iman dia kejap naik, kejap turun, maka mesti ada proses nasihat menasihati dalam Islam. Dan inilah keistimewaan agama Islam berbanding agama-agama yang lain. Agama-agama lain ikut dia lah.
Kalau dia baik dah cukup dia masuk syurga seorang sudah. Tapi Islam, dia masuk syurga dan dia tak akan masuk seorang, dia akan masuk dengan kawan-kawan. Baik, itu untuk tujuan dakwah. Seterusnya kita kembali kepada perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam bekerja dakwah. Nabi berdakwah dalam beberapa peringkat. Peringkat yang pertama, bila dapat wahyu, Nabi kena sampaikan Islam secara diam-diam. Maka ini sunnah dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka sampaikan Islam dalam keadaan berbisik-bisik pada waktu tersebut. Nabi ini meminta tolong Abu Bakar As-Siddiq sebagai CEO terbaik, saudagar terbaik pada waktu tersebut, ahli perniagaan terbaik yang pandai berkata-kata, berpengalaman dalam memberi nasihat kepada kawan-kawan, sehingga dia mampu mengambil beberapa anak muda Quraisy pada waktu tersebut berkumpul di Darul Arqam. Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, dipanggil Darul Arqam, pusat tarbiyah Nabi Muhammad SAW pada waktu tersebut dalam keadaan diam-diam. Abu Bakar terkenal sebagai seorang yang diplomatik, yang berkarismatik, yang berpengalaman. Kata-kata dia tak buat orang sakit hati, tapi buatkan orang nak tahu lagi apa yang dibawa oleh Abu Bakar sehingga dia boleh kumpul anak muda, bertemu dengan Nabi, berbai'ah dengan Nabi, masuk Islam pada waktu tersebut. Itu peranan Abu Bakar ketika mana dakwah sirriyah, dakwah secara rahsia. Fasa yang kedua iaitu dakwah Nabi secara terbuka. Waktu ini adalah penting. Apa keyword pertukaran daripada fasa yang pertama kepada fasa yang kedua? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan serulah keluarga kamu, serulah ahli keluarga kamu yang terdekat. Nabi ini rupa-rupanya peranan keluarga ni adalah peranan yang besar. Sebelum kita pergi ajak orang lain, sebelum Allah suruh Nabi berdakwah di Taif, sebelum Allah suruh Nabi berdakwah berkerajaan Rom, Parsi, Mesri, Mesir pada waktu tersebut, Allah suruh dakwah ashiratakal aqrabin, kepada keluarga kamu yang terdekat. Sebab institusi keluarga ni adalah institusi yang penting. Maka kita kena ajak keluarga kita dulu. Begitu juga dengan Nabi, waktu Syriah Nabi berkembang dengan small circle ataupun kumpulan kecil daripada kerabat keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkumpul di satu bukit, Nabi ajak kawan-kawan ataupun ahli keluarga yang lain. Masa tu turunlah surah Tabbat yada Abi Lahabin wa Tabb. Di antara keluarga Nabi yang sangat sayang Nabi sebelum ni, bila Nabi seru tentang Islam, dialah orang yang paling kuat menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarga ni adalah keluarga yang perkara yang penting. Dan sebelum kita bincang tentang perkara yang lebih besar, tentang universiti, tentang negara Madinah, negara Islam dan sebagainya, lihat keluarga kita, adakah kita good enough memberikan Islam, menceritakan Islam kepada keluarga kita. Kenapa? Keluarga ini dia akan menjadi support system yang terbaik kepada kita untuk buat kerja seperti mana Nabi buat kerja. Itu bukan buat kerja main-main, tapi buat kerja sehingga mengalirkan darah dan sehingga membuatkan para sahabat mati di medan peperangan. Maka itu adalah peranan keluarga. Pada waktu tersebutlah, bila dah ajak fasa yang kedua, fasa kita masih on track, fasa yang kedua iaitu Nabi menceritakan Islam di Mekah secara terbuka, membuatkan tekanan Quraisy diberikan kepada Nabi dengan sangat dahsyat. Kemudian pada waktu tersebut kebetulan Abu Talib dan juga Siti Khadijah binti Khuwailid diangkat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peringkat yang ketiga iaitu peringkat Nabi bawa keluar Islam, keluar daripada Makkahul Mukarramah. Waktu tu belum pergi ke Madinah lagi, tapi Nabi dah hantar wakil-wakil Nabi pergi ke satu tempat di luar Makkah. Kemudian Nabi sendiri pergi ke Taif pada waktu itu. Sehingga akan dihantar pada sahabat bertemu dengan agama Kristian dan lain-lain. Maka ini adalah fasa yang ketiga. Islam, kebaikan Islam tu yang boleh membangun kemanusiaan tu dikongsikan di luar Makkahul Mukarramah. Kenapa? Kerana sistem
ataupun human resource Islam, kader-kader dakwah yang ada pada waktu tersebut dalam keadaan yang baik dan bersedia. Dan peringkat yang keempat iaitu peringkat Nabi membina kerajaan Madinah, iaitu sebagai daulatud da'wah, iaitu sebagai negara yang berdakwah. Maka sahabat-sahabat, kita lihat bagaimana Nabi sebagai individu buat kerja dakwah. Nabi sebagai ahli keluarga buat kerja dakwah. Nabi sebagai pemimpin mujtama' muslim, pemimpin masyarakat muslim di Mekah, cerita Islam di Taif, di luar Mekah pada waktu tersebut. Dan Nabi sebagai ketua negara juga, Nabi berdakwah dengan menghantar surat ke kerajaan Rom, kerajaan Mesir, kerajaan Hercules pada waktu tersebut dan kerajaan-kerajaan tamadun. Maka walaupun dah jadi ketua negara, tanggungjawab sebagai seorang da'i pendakwah itu juga diberikan tekanan. Maka seperti mana yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Siapa? Imam Al-Mawardi. Di dalam kitab dia Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kitab apa? Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dia tulis di antara peranan kerajaan negeri yang paling hujung berjiran dengan negara yang kafir, maka tanggungjawab negeri tersebut untuk berdakwah. Sebagai contoh di Malaysia, kita ada kerajaan Johor yang berjiran dengan Singapura, maka tanggungjawab diberikan kepada kerajaan Johor untuk melakukan dakwah kepada kerajaan Singapura. Peruntukan-peruntukan mesti diberikan kepada kerajaan Johor untuk melakukan dakwah kepada kerajaan Singapura. Itu prinsip Islam yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ad-Daulatud Dakwah, kerajaan yang juga membuat gerak kerja dakwah. Boleh? Baik, seterusnya kita lihat pula kepada Arkanud Dakwah. Apa dia? Arkanud Dakwah. Rukun-rukun dakwah. Apa maksud rukun? Rukun ni maksudnya kalau ada dia, maka tertegaklah dakwah. Kalau tiada dia, maka runtuhlah dakwah. Maknanya kalau tak cukup rukun-rukun ni, maka dakwah dia tak sempurna. Seperti mana rukun solat, seperti mana rukun puasa, seperti mana rukun haji dan sebagainya. Baik, rukun dakwah itu yang pertama mesti ada da'i. Siapa? Mesti ada da'i, iaitu pendakwah. Mesti ada pendakwah seperti mana Nabi, pada sahabat dan kita yang ada pada hari ini. Seterusnya, yang kedua mesti ada mad'u, mereka yang diceritakan Islam. Mad'u, mereka yang diceritakan Islam. Sebagai contoh sahabat-sahabat kita, ada yang belum kenal tentang solat, tentang bagaimana kebersihan dalam Islam, bagaimana perniagaan dalam Islam, kita cerita kepada dia, dia adalah mad'u. Yang ketiga iaitu maudhu', mesti topik perbincangan tersebut, topik perbincangan mestilah al-Islam, bukannya perkara yang lain. Bukan bawa manusia untuk join MLM kita, bukan bawa manusia untuk join Syakli kita, bukan bawa manusia untuk beli kowe kita, bukan bawa manusia untuk pergi berjalan-jalan dengan kita, tapi bawa manusia untuk kenal al-Islam. Mesti bincang al-Islam. Selain daripada Islam, itu bukan dakwah. Maka bila kita nak buat program dakwah, perkemahan dakwah, hiburan dakwah, mesti lihat di mana Islam. Kalau Islam dikesampingkan, maka itu bukan dakwah. Islam mesti menjadi. Dan Islam ni luas, bukan sekadar di masjid, bukan sekadar ibadah, bukan sekadar berzikir dan sebagainya. Islam adalah kehidupan manusia yang baik. Dan yang terakhir, al-wasilah. Apa? Al-wasilah ataupun kita panggil strategi. Uniknya biasanya strategi ni dia menjadi perkara yang supportive, bukannya rukun. Tetapi dalam dakwah, strategi menjadi rukun. Maknanya apa? Nak buat kerja dakwah ni mesti berstrategi dan dia rukun. Kalau buat kerja dakwah secara sembrono, buat kerja dakwah tanpa berfikir, buat kerja dakwah tanpa strategic planning, maka dia bukan dakwah. Itulah keunikan gerak kerja dakwah. Dia mestilah disusuli dengan gerak kerja yang strategik, dengan brainstorming yang baik, dengan strategi yang berkesan. Seperti mana Allah sebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah sebut, ud'u ila sabili rabbika, bawa manusia ini kepada jalan Tuhan kamu bil hikmah. Bil hikmah ini dengan maksud gunalah secara apa cara sekalipun, yang penting bersyariat. Yang kedua, mesti dengan perkara tersebut dia terima. Kadang-kadang ada orang dia suka
sukan lasak, maka sukan lasak menjadi tuntutan untuk kita buat program pada waktu tersebut. Ada orang dia suka dalam program yang dalam keadaan program yang sekejap, dia tak suka program 1 jam, dia tak suka program yang komitmen lama dan sebagainya, maka program-program yang bersifat bersifat sementara, bersifat short dan sebagainya, itu adalah tuntutan dakwah pada waktu tersebut. Pada hari ini, buat kerja dakwah kena guna Google Meet walaupun kita ada di rumah masing-masing, maka menggunakan Google Meet adalah tuntutan dakwah yang mesti ditunaikan. Dan tahniah kepada penganjur yang melaksanakan dakwah pada hari ini walaupun kita berada di rumah masing-masing. Maka itu adalah wasilah. Baik. Seterusnya, selepas daripada kita lihat rukun dakwah tadi, kita kena lihat tentang peringkat-peringkat dakwah. Supaya kita faham tasawur keseluruhan tentang dakwah yang kita bincangkan. Iaitu yang pertama, membina individu muslim. Apa dia? Membina individu muslim. Setiap daripada muslim ni, dia ada ciri-ciri khusus dia. Apa dia? Ciri-ciri khusus dia. Ciri-ciri khusus dia apa? Iaitu 10 muwasafat tarbiyah. Husni pernah dengar 10 muwasafat tarbiyah? Pernah dengar Ustaz? Pernah, okey. Bila disebabkan Enta pernah dengar, Enta kongsikan kepada sahabat-sahabat apa itu 10 muwasafat tarbiyah, Ana tak dan nak cerita. Enta tak kongsikan, Ana tu tuntut ke akhirat nanti. Lepas habis ni. Ana pun nak cut short kita punya soalan. Boleh Enta kongsi kepada orang. Maka itulah individu muslim, ciri-ciri khusus dia iaitu mempunyai 10 muwasafat tarbiyah. Di antaranya harisun ala waqtih. Dia bukan menepati waktu, tapi dia menjaga waktu. Waktu ini sangat berharga. Seminit kita lambat, maka kita dah rugi beberapa aktiviti dan juga kalau ahli perniagaan berjuta boleh hentak. Seminit lambat. Maka menjaga waktu adalah ciri-ciri individu muslim yang baik. Boleh ya Husni? Boleh insyaAllah Ustaz. Baik, seterusnya peringkat individu muslim, peringkat dakwah yang kedua. Bila dah settle individu muslim, kita nak membentuk keluarga muslim. Keluarga muslim dengan maksud suami dia baik, isteri baik dan juga anak-anak yang baik. Bukan kita nak suami dia baik, bukan kita nak isteri dia baik, bukan kita nak anak-anak dia baik. Kalau kita hari ini sebagai anak-anak, kita nak mak dan juga ayah kita menjadi individu muslim yang baik. Kalau kita adalah suami, kita nak isteri kita individu muslim yang baik. Kalau kita isteri, kita nak suami kita adalah individu yang baik. Maka itulah keluarga muslim. Peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga iaitu mujtama' muslim. Apa dia? Mujtama' muslim ataupun masyarakat muslim. Masyarakat muslim. Komuniti muslim. Maka komuniti muslim adalah gabungan kepada keluarga-keluarga yang baik. Macam satu taman, setiap rumah tu ada keluarga-keluarga. Semua taman ni mempunyai baitul muslim yang baik. Maka membentuk satu perumahan, masyarakat perumahan yang baik. Bila dah membentuk perumahan masyarakat yang baik, kita nak perumahan yang lain ni digabungkan menjadi ahli negarawan muslim yang baik. Bukannya menjadi ahli negarawan yang memekik, yang melolong, tak tentu pasti tidak. Tetapi menjadi negarawan yang baik, iaitu negarawan yang membincangkan tentang negara dalam keadaan matang dan juga sejahtera, dengan faktanya, dengan nombornya, dengan keadaan persuasif, tidak membabi buta. Maka itu negarawan muslim yang baik. Maka kenapa hari ini ramai negarawan atau ahli politik yang tak baik masuk parlimen buat perangai macam budak pasti. Pasti pula. Macam budak tadika. Lebih teruk daripada budak darjah 1, main lari sana sini, menjerit, memekik, melolong. Kenapa? Kerana kita belum cukup padu muslim, belum cukup baitul muslim, belum cukup masyarakat muslim sehingga boleh membentuk negara muslim yang baik. Maka perubahan ini akan berlaku bila kita berubah. Bila kita buat kerja dakwah. Bila kita ajak kawan-kawan kita menjadi individu muslim yang baik. Sehingga peringkat-peringkat tadi akan berubah negara kita.
menjadi negara yang baik. Boleh. Dan seterusnya tentang amar ma'ruf nahi munkar. Allah SWT berfirman dalam ayat Al-Quran, wal takum minkum, ayat surah apa di sini? Wal takum Surah minkum ummah yad'una wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. tak silap Ana surah Ali Imran kot. Betul Ustaz? Tepat sekali. Allahu Akbar. Betul. Nanti kita share dekat dalam ayat tu wal takum minkum ummah, kamu ni menjadi ummah. Ummah ni bermaksud ta'ifatum minal muslimin, sekelompok daripada umat Islam, ya'muruna bil ma'ruf. Wal takum minkum ummah, yang pertama yad'una ilal khair, dakwah kepada perkara kebaikan. Al khair, tulis al khair dengan maksud al-Islam. Al-khair bermaksud al-Islam. Maksudnya Allah suruh ajak orang kepada Islam ni, ajak je, jangan paksa. Ajak orang kepada Islam. Al-khair itu maksud Islam. Kemudian Allah tambah lagi, wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan bila dia dah Islam, bila dia dah jadi mukmin yang baik, amaru bil ma'ruf, kamu suruh. Ini beza. Kita nak ajak orang kepada Islam dan juga kita nak ajak orang untuk komit syariah. Syariah compliance dan sebagainya kat luar sana, itu mesti suruh. Kerajaan yang ada kuasa mesti suruh. Siapa yang boleh suruh? Hanya mereka yang ada autoriti boleh suruh. Mereka yang tak ada autoriti tak boleh suruh. Seorang ayah boleh suruh anak dia. Seorang mak boleh suruh anak dia. Seorang ketua negara boleh suruh rakyat dia. Rakyat tak boleh suruh ketua negara. Kerana rakyat tak ada autoriti. Maka macam mana nak tunaikan surahan Allah tadi? Mesti ada autoriti. Seperti mana Nabi daripada tak ada autoriti di Mekah, Nabi cari autoriti menjadi ketua negara di Madinah, boleh suruh rakyat buat perkara syariah. Al-ma'ruf dalam ayat ni bermaksud asy-syariah. Wa yanhauna 'anil munkar. Allah tambah lagi, wa yanhauna 'anil munkar, dan cegah sebelum berlakunya kemungkaran. Sebelum berlakunya kemungkaran. Macam mana? Adakah kita nak bagi mesin masa, kita nak pergi masa depan, kita nak cegah, kita nak tahu maksiat buat ke mana? Tidak. Tapi cegah sebelum berlakunya kemungkaran, iaitu kita buat undang-undang yang boleh menutup pintu maksiat. Sebagai contoh, kita buat undang-undang, sister tak boleh keluar dia punya asrama lebih daripada pukul 12. Maka kita mengekang masalah gegel kita ni, mahasiswi kita ni berkeliaran tengah-tengah malam di tepi kasir, di kafe-kafe, di main motor dan sebagainya. Maka nak buat undang-undang ni mesti ada autoriti. Orang yang tak ada autoriti tak boleh buat undang-undang. Maka mendapatkan autoriti adalah salah satu daripada kerja dakwah. Dan juga ulama sebut haram untuk kita suruh orang tanpa kita ada autoriti. Haram untuk kita cegah kemungkaran dengan keadaan kuasa, dengan keadaan kita tak ada kuasa. Kita ni rakyat biasa, tiba-tiba nak tangkap, nak belasah orang, tak boleh. Mesti panggil penguat kuasa. Sebab itu pentingnya kuasa dalam institusi dakwah. Wa ulaika humul muflihun. Bila kamu buat semua ni, insya-Allah kamu akan jadi orang yang berjaya. Berjaya ni al-falah berbeza dengan an-najah. An-najah bersifat material, fizikal yang ada pada ini. Al-falah bermaksud kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Okey, wallahu alam. Husni, Hana ni sebenarnya ada masalah. Masalah Hana ialah ayah mertua Hana dengan mak mertua Hana daripada Kelantan datang sini. So, ada kat rumah Hana tak boleh nak lama sangat. So Hana terpaksa pendekkan sehingga saat ini dulu bersama dengan Husni dan juga sahabat-sahabat. Kalaulah ada perempuan yang tak tersentuh, Husni jadi penceramah yang kedua ataupun panel yang kedua. Boleh Astagfirullah. Ana kalau Ana ada masa, Ana akan tambah dengan nota-nota Ana nak bagi kat intan tu. Boleh yang sini? Allah, Ana cuba banyak yang boleh lah, tapi Ana bukan ustaz. Kita semua bukan ustaz. So Ana rasa Ana boleh
lari-lari masa sekejap ni sampai ni je. Ana nak kena entertain mak ayah Ana, mak mertua Ana, ayah mertua Ana yang datang daripada Kelantan. Boleh? Oh, boleh Ustaz. Cumanya Ana nak minta izin, kalau sempat mungkin kita boleh buka ruang soal jawab sekejap jika sahabat-sahabat pendengar ada apa-apa ingin bertanya. Boleh ke Ustaz? Ataupun macam mana? Boleh. Kalau dia orang masih belum tidur, boleh. Bangun sahabat-sahabat. Ada ke? Ana ingatkan kita berdua je. So Allah ramai Akbar. lagi yang lain